Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan negeri Pahang. Kita lihat soalan kita yang pertama. Raja 1 menunjukkan 3 jenama jam loceng yang dijual di sebuah kedai. Kita ada brand P, jenama Q dan juga jenama R. Susun jenama bagi ketiga-tiga jam loceng mengikut harga secara tertib menurun. Okey, di sini dia beri harga dalam asas 6, asas 3 dan jenama R ni asas 10. Jadi untuk nak membandingkan harga, kita kena tukarkan kepada asas yang sama. Jadi kita akan tukarkan ke semua jenama P dan Q ini kepada asas 10. Pertama sekali kita tengok jenama P dulu. Harganya adalah 3 asas 6. Kita tukar kepada asas 10. Kita akan darab dengan asas dia. Kita ambil 3 darab asas dia 6. Dan 3 ini tempat dia 1. Jadi dia kuasa 1. Dan dia tambah dengan 3 sekali lagi darabkan dengan asasnya 6. Dan tempatnya adalah sifar. Kemudian 3 darab dengan 6 kita dapat 18. Tambah dengan 3 darab 6 kuasa sifar bersamaan dengan 1. Jadi 3 darab 1 kita dapat 3. Jadi 18 tambah 3 kita akan dapat 21. Jadi harga untuk jenama P RM21. Seterusnya jenama Q. Q harganya 1 sifar 1 asas 3 tertukar kepada asas 10. 1 darab 3 kuasa 3 tambah 1 darab 3 kuasa sifar. 3 kuasa 3, 27 darab 1 dapat 27 tambah dengan 1 darab 3 kuasa sifar. Kita dapat 1. Jadi harganya adalah RM28. Kemudian untuk jenama R, harganya telah pun diberi dalam asas 10, harganya RM25. Kemudian kita akan susun mengikut tertib menurun. Jadi kita akan ambil yang paling mahal ke yang paling murah. Paling mahal di sini adalah jenama Q, kemudian jenama R dan paling murah jenama P. Jadi jawapan kita adalah QRP. Kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menukar jenama P ataupun jenama Q ke dalam asas 10. Kita akan dapat 1 markah. Dengan jawapan akhir susunan kita akan dapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah 2 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Anda tidak dibenarkan menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan masalah ini. Darjah 2.1 menunjukkan kesesakan lalu lintas di Bandar Melati. Datuk Bandar bercadang untuk membina jejambat melintasi 2 jalan raya tersebut untuk mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas. Darjah 2.2 menunjukkan pelan jejambat yang ingin dibina. Itu nilai P dan juga nilai Q. Kita lihat pada darjah 2.2 kita ada 2 garis yang selari, kemudian ada jejambat di situ. Kemudian kat sini kita nampak, kita dapat lihat dia ada sudut selang-seli. Sudut selang-seli di sini kalau kita lihat dia macam bentuk Z. Z macam tu. Di P di sini bersamaan dengan P di sini juga. Sudutnya sama. Jadi P dengan 2P adalah sudut 180 darjah. Jadi di sini kita boleh tulis persamaan iaitu P tambah 2P sama dengan 180 darjah. Jadi P tambah 2P sama dengan 180. Kemudian seterusnya berkenaan dengan sudut 3Q. 3Q di sini kita juga boleh tulis dalam 2 keadaan. Kat di sini 2P dan juga 3Q merupakan sudut bertentang bucu. Kalau sudut bertentang bucu, sudutnya adalah sama besar. Itu adalah persamaan kita yang kedua. Kita boleh tulis 2P sama dengan 3Q. Selain pada itu, kita boleh kaitkan juga dengan sudut P ini. P dengan 3Q. Jadi kita boleh katakan P tambah 3Q sama dengan 180 darjah juga. Jadi kita boleh dapatkan 2 persamaan di sini. Jadi di sini kita akan gunakan persamaan kita yang pertama yang ni. Jadi tadi kita dah dapat P tambah 2P sama dengan 180. Kemudian persamaan yang kedua
adalah 2P sama dengan 3Q. Kemudian kita akan ringkaskan persamaan pertama, iaitu P tambah 2P, kita dapat 3P sama dengan 180. Jadi kita boleh terus dapatkan nilai P. Kita ambil 180 bahagi dengan 3. Jadi kita akan dapat P sama dengan 60 darjah. Kemudian untuk dapatkan nilai Q pula, kita gantikan nilai P sama dengan 60 dalam persamaan kita yang kedua ini. Iaitu 2 darab 60 sama dengan 3Q. Jadi 60 kali 2 kita dapat 120 sama dengan 3Q. Kemudian dapatkan 3Q, kita bahagikan 120 dengan 3. Kita akan dapat Q sama dengan 40. Jadi P sama dengan 60 darjah, Q sama dengan 40 darjah. Kemudian dari segi pemberian markah, kita menulis persamaan. Di atas terdapat 1 markah. Kemudian persamaan 2P dengan 3Q juga 1 markah. Seterusnya, kita dapatkan nilai P. Di sini 1 markah dan jawapan untuk P 1 markah dan jawapan untuk Q 1 lagi markah. Jadi markah keseluruhan dalam soalan ini adalah 5 markah. Kita ke soalan nombor 3. Wajah 3 menunjukkan kita rentas sebuah rumah. Diberi panjang dinding adalah 3 meter melebihi 2 kali lebarnya. Luas kawasan berlorek ialah 154 meter persegi. Hitung panjang dalam meter dinding itu. Okey. Dinding rumah ini bentuk segi 4, jadi panjang darab lebar untuk dapatkan luasnya. Di sini diberi lebarnya adalah X meter. Ini lebar. Kemudian diberi perkaitan panjang dinding ini dengan lebar adalah 3 meter melebihi 2 kali lebarnya. Jadi di sini kita boleh tulis panjang bagi dinding rumah ini adalah 2X tambah 3, iaitu melebihi 3 meter 2 kali lebarnya. Okay. Jadi kita ambil 2X tambah 3. Maka lebar di sini diberi adalah X. Jadi kita dapatkan luas keseluruhan dinding, kita akan buat panjang darab lebar, itu kita ambil X darab dengan 2X tambah 3. Ini adalah luas keseluruhan dinding. Kemudian diberi luas kawasan melorek. Jadi kita kena tolak luas pintu. Luas pintu diberi panjang darab lebar di sini. Kita akan ambil X tolak 2 darab dengan X tolak 4. Ini adalah untuk luas pintu. Kemudian hasil tolak ini adalah bersamaan dengan luas yang telah pun diberi 154. Kita samakan dengan 154. Kemudian kita akan kembangkan persamaan ini. Untuk X kali 2X saya dapat 2X kuasa 2 tambah dengan 3X. Kita kembangkan masuk tolak. Kemudian kita akan kembangkan dua kurungan ini. Untuk X darab X adalah X kuasa 2. Kemudian X darab negatif 4, negatif 4X. Kemudian negatif 2 darab dengan X dapat negatif 2X. Kemudian negatif X darab negatif 4 dia dapat positif 8. Sama dengan 154. Kemudian kita akan buang kurungan. Kita dapat di sini 2X kuasa 2 tambah 3X. Tolak dengan X kuasa 2. Kemudian di sini akan jadi tambah 4X. Buat negatif dengan negatif jadi positif. Kemudian di sini kita tambah lagi dengan 2X buat negatif jadi positif. Kemudian kita tolak dengan 8 iaitu negatif positif dapat negatif 8. Sama dengan 154. Kemudian kita permudahkan sebutan 2X kuasa 2 dengan tolak dengan X kuasa 2 terdapat X kuasa 2. Kemudian 3X tambah dengan 4X tambah dengan 2X kita akan dapat tambah 9X. Kemudian tertolak 8. Kemudian untuk persamaan kuadratik, kita kena samakan dengan sifar. Tertolak lagi dengan 154. Jadi di sebelah kanan, kita ada sifar. Kemudian di sini kita boleh permudahkan lagi. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 9X. Tolak 162 sama dengan sifar. Itu negatif 8 tolak dengan 154 dapat negatif 162. Kemudian kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Pertama sekali kita akan buat
2 kurungan samakan dengan sifar. Untuk kaedah pemfaktoran, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita tekan menu, kemudian kita tekan A, kita ambil polinomial, kita tekan 2 dan degree-nya adalah 2. Kemudian kita tekan nilai A kita di sini adalah 1 sama dengan nilai B 9 sama dengan dan nilai C negatif 162. Kita tekan sama dengan. Dan tekan sama dengan sekali lagi, kita dapat nilai X kita yang pertama di sini adalah 9. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat X sama dengan negatif 18. Jadi di sini kita akan masukkan nilai di dalam kurungan. Kita terbalikkan simbol, jadi X tolak 9, X tambah 18. Jadi kat sini kita dapat nilai X kita adalah 9. Kita ambil 9 sebab ia melibatkan panjang. Jadi dalam soalan yang asal, hitung panjang dinding itu. Jadi kita ambil rumus panjang tadi, kita telah terbitkan 2X tambah 3. Jadi kita ambil 2X, kita ambil 9 tambah 3. Jadi kita akan dapat panjangnya adalah 21. Kita ambil 9 tadi sebab 9 positif. Panjang dalam nilai positif. Tak ada panjang nilai dah negatif. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Maka pertama yang kita akan dapat di sini adalah kita kaitkan panjang dan lebar dinding itu tadi. Kita dapat satu markah di sini. Kemudian kita tulis bentuk arm persamaan kuadratik. Kita dapat satu markah. Kemudian kita buat operasi, kemudian kita menggunakan kaedah pemfaktoran untuk dapatkan nilai X di sini, satu markah. Kemudian markah terakhir adalah jawapan akhir kita, itu 21. Kita dapat satu lagi markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Rajah 4 di ruang jawapan menunjukkan sebuah rhombus PQRS dilukis pada satu satah grid 4 segi 4 sama bersisi 1 unit. X dan Y adalah titik yang bergerak dalam rajah itu. Lukis A, lokus bagi titik X yang sentiasa berjarak sama dari garis PS dan QR. Tengok rajah kita, iaitu PS dan QR, dia ada satu garis yang bergerak di mana jaraknya sama. Jadi bermaksud dia bergerak di tengah-tengah garis PS dan juga QR. Jadi kita akan lukis satu garis lurus. Di sini kita kena guna pembaris. Lukis satu garis lurus di tengah-tengah di antara figur PS dan juga QR. Jadi kita dapat kira kotak di sini. Kemudian kita tulis lukis. Jadi jawapan kita di sini adalah lokus bagi X. Jadi kita labelkan sikit. Ini adalah lokus bagi X. Okay, seterusnya soalan B. Lokus bagi titik Y yang sentiasa berjarak sama dari P dan juga R. Jadi kita lihat di sini P, sini R. Jadi kalau suatu titik bergerak dengan jarak yang sama P dengan R, sekali lagi dia akan bergerak di tengah-tengah antara P dengan R. Jadi kita akan lukis garis yang berada di tengah-tengahnya. Jadi garis yang menghubungkan P, yang menghubungkan Q dan juga S. Kita lukis garis di tengah-tengah di sini. Jadi kita labelkan ini sebagai lokus Y. Kemudian seterusnya untuk soalan C, tandakan pangkah persilangan antara lokus X dan lokus Y. Jadi kita lihat titik persilangan antara lokus X dan lokus Y berada di sini. Jadi kita tandakan seperti ini. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita melukis lokus X dengan betul satu markah, lokus Y dengan betul satu markah. Kemudian persilangan tertanda satu lagi markah. Maka keseluruhan kita akan dapat adalah 3 markah. Seterusnya kita ke soalan nombor 5. Encik Fazli telah membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Jada 1 menunjukkan maklumat berkenaan insurans kebakaran yang diambil oleh beliau. Di sini nilai beli insurans adalah RM380,000. Kemudian dia ada co-insurans 80%. Dan deductible RM6,000. Soalan A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Fazli. Baiklah, dia ada co-insurans 80%, jadi Encik Fazli perlu beli 80% daripada nilai beli insurans rumah dia. Jadi kita ambil 80%, kita darabkan dengan nilai rumahnya iaitu RM380,000.
Dan kita akan dapat jawapannya adalah RM304,000. Soalan B. Rumah Encik Fazli telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM75,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh beliau jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM228,000. Baiklah, tadi untuk co-insurans, Encik Fazli perlu membeli nilai insurannya sebanyak RM304,000. Tapi di sini untuk soalan B, Encik Fazli tidak membeli seperti yang sepatutnya. Dia hanya membeli 228. Jadi untuk jalan pengiraannya, kita akan ambil jumlah yang dibelinya iaitu RM228,000 teperkan dengan jumlah yang sepatutnya dibeli iaitu RM304,000. Kemudian kita darabkan dengan kerugian di sini RM75,000. Kemudian kita kena tolak dengan deductible RM6,000. Dan kita terus tekan calculator di sini. Kita akan dapat jawapannya adalah RM50,250. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Soalan B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir juga 1 markah. Untuk keseluruhan untuk soalan ini adalah 4 markah. Kita teruskan lagi melihat soalan nombor 6. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Baca 5 menunjukkan pepeja berbentuk prisma tegak dicantum pada satah tegak DLJI. Permukaan DW adalah kelihatan rentas seragam prisma itu. Kemudian di sini dia beri maklumat berkaitan dengan ukuran yang ada pada rajah ini. Kita lihat rajah ini. Kemudian soalannya di sini adalah lukis dengan skala penuh unjuran ortogon bagi pepeja itu pada satah mencancang yang selari dengan EM sebagaimana dilihat dari B. Baiklah, kita akan lihat dari B apakah yang kita akan nampak adalah satah ini, iaitu satah EFNM. Kemudian kita juga akan nampak satah segi empat ini HKPG. Kemudian satu lagi satah segi empat yang kita akan nampak adalah satah WR. Kemudian ditapak antara UD dan juga TL. Jadi di sini kita akan nampak 3 satah ini. Kemudian untuk melukis dalam lukisan 2 dimensi, kita akan mampatkan menjadi satu keping. Seperti ini. Kita akan mampatkan. Kemudian satah di depan juga kita akan mampatkan. Dan kita akan nampak lukisan kita adalah seperti ini. Jadi kita akan lukis bentuk segi empat seperti ini. Pertama sekali kita akan lukis lukisan garis luarnya terlebih dahulu. Di sini adalah 5 cm. Kemudian tingginya adalah 8 cm. Kemudian 5 cm balik dan 8 cm. Jadi segi empat tepat seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan lukis garis mendatar. Tingginya adalah 2 cm. Kemudian garisan putus-putus kerana dia terlindung. Tingginya adalah 3 cm. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita melukis dengan bentuk yang betul, kemudian ukuran yang betul, beserta dengan garis putus-putus yang berada di dalam. Kita akan dapat markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 7. A. Tuliskan kontrapositif bagi implikasi berikut. Seterusnya nyatakan sama ada kontrapositif itu benar atau palsu. Kita lihat penyataannya di sini. Jika P adalah satu nombor genap, maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. Di sini merupakan ayat jika P maka Q. Di sini adalah perkara P, di sini adalah perkara Q. Untuk mendapatkan kontrapositif, dia berkaitan dengan akas yang telah pun dinafikan. Jadi di sini kita akan tulis akas yang telah dinafikan, iaitu kontrapositif. Jadi kita akan ambil jika penafian Q, maka penafian P. Jawapan kita di sini adalah jika P tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka P bukan nombor genap. Dan nilai kebenaran untuk kontrapositif ini adalah benar. Seterusnya terlihat soalan B. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Terlihat premis 1. Semua fungsi kuadratik mempunyai titik pusingan. Kemudian kesimpulannya,
fungsi gx mempunyai titik pusingan. Baiklah, hujah ini adalah hujah bentuk 1. Dalam premis 1 dia menggunakan perkataan semua. Untuk hujah bentuk 1, skemanya adalah semua A adalah B. Untuk premis 2, C adalah A, kemudian kesimpulannya adalah C adalah B. Dan kita lihat di sini, perkara C ini merupakan fungsi gx. Jadi kita akan menyatakan bahawa fungsi gx ialah fungsi kuadratik, di mana C ialah A. Jadi jawapan akhir kita untuk soalan ini, fungsi gx ialah fungsi kuadratik. Selanjutnya terlihat soalan C, bentukkan satu hujah induktif berdasarkan rujukan nombor berikut. Sini diberi rujukan nombor. Pertama sekali untuk menjawab soalan ini, kita kena lihat pembeli ubah yang dimalarkan. Kita lihat ada nombor yang sama sepanjang pengiraan ini, iaitu nombor 3 dan juga nombor 2. Jadi kita kekalkan 3 dengan 2. Kemudian dalam kurungan adalah pembeli ubah manipulasi, dia berubah dengan keadaan 1, 2, 3, 4. Jadi kita letakkan sebagai N dan tambah. Kemudian 2 adalah pembeli ubah yang dimalarkan. Kemudian 0, 1, 2, 3 ini adalah pembeli ubah manipulasi. Kita lihat kita ada 2 pembeli ubah manipulasi di sini, iaitu bermula dengan 1, 2, 3, 4, kemudian sifar 1, 2, 3. Jadi di sini pembeli ubah manipulasinya adalah kita letakkan N tolak 1. Sebab N yang kedua ini adalah kurang 1 daripada N yang pertama. N pertama 1, N pertamanya adalah sifar. N pertamanya 2, N keduanya adalah 1. Jadi dia kurang 1. Jadi kita ambil N tolak 1. Kemudian kita kena nyatakan N ini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita akan tulis pada ruang jawapan yang telah pun disediakan, iaitu 3 kurungan N tambah 2 kurungan N tolak 1 kuasa 2. Kemudian kita nyatakan N adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A ternyatakan kontrapositif 1 markah dan nilai kebenarannya 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B ternyatakan premis 2 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C kita akan dapat 2 markah di sini. Jadi markah keseluruhan yang kita akan dapat adalah sebanyak 5 markah. Terus sekali lagi dengan melihat soalan nombor 8. Darjah 6 menunjukkan fungsi trigonometri Y sama dengan A cos BX tambah C dengan keadaan X di antara 0 sehingga 360 darjah. Nyatakan nilai A, B dan juga C. Padahal di sini merupakan fungsi cos. Fungsi asal bagi fungsi cos adalah Y sama dengan cos X. Graf bagi Y sama dengan cos X adalah dia bermula pada 1. Kemudian kalau cos 90 sifar, kemudian cos 180 negatif 1, cos 270 adalah sifar dan cos 360 dia akan naik balik ke 1. Ini adalah graf asal bagi fungsi cos. Kemudian di sini kita akan lihat perkali yang pertama iaitu A. Jadi apakah itu A? A ini adalah mewakili amplitude. Untuk dapatkan nilai amplitude A, kita akan ambil nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum. Kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Jadi di sini nilai maksimum adalah 3, nilai minimum adalah negatif 1. Jadi 3 tolak negatif 1 bahagi 2. Itu 4 per 2 kita akan dapat 2. Jadi nilai A di sini kita akan dapat adalah 2. Itu A sama dengan 2. Seterusnya adalah nilai B. Nilai B di sini adalah merupakan nilai kitaran lengkap bagi graf ini. Nilai kitaran lengkap adalah 360 darjah. Dan kalau kita lihat graf ini, dia bermula pada 0 darjah sehingga 360 darjah. Jadi untuk nilai B, kita akan ambil 360 darjah per dengan B. Kemudian kita akan dapat nilai kitaran lengkapnya 360 darjah. Jadi kat sini nilai B bersamaan dengan 1. Kerana kitaran lengkapnya di sini adalah 360 darjah. Jadi B sama dengan 1. Seterusnya nilai C.
Untuk nilai C pula adalah nilai di mana graf itu berganjak. Berganjak secara menegak. Sama ada berganjak ke atas ataupun berganjak ke bawah. Kita lihat di sini, untuk graf Y sama dengan cos X, kedudukannya adalah seperti ini, di mana nilai maksimumnya adalah 1. Kemudian di sini kita dapati bahawa nilai A-nya adalah 2. Jadi kita akan buat Y sama dengan 2 cos X. Apabila 2 cos X, nilai maksimumnya akan jadi 2 di sini. Berada di sini. Kemudian nilai maksimumnya juga akan jadi negatif 2 di sini. Sini. Ini adalah graf Y sama dengan 2 cos X. Kemudian di sini kalau kita lihat graf yang diberi dalam soalan, dia berganjak daripada kedudukan 2 ke kedudukan 3. Kemudian nilai minimumnya pula berganjak dari kedudukan negatif 2 ke kedudukan negatif 1. Jadi di sini kita dapati bahawa graf ini telah berganjak sebanyak 1 unit ke atas. Maka nilai C kita adalah 1, di mana graf kita berganjak 1 unit ke atas. Jadi C itu adalah pergerakan graf kita, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Jadi C kita akan tulis sama dengan 1. Ini jawapan kita, C sama dengan 1. Kemudian dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai A 1 markah, B 1 markah dan C 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 9. Luqman telah membeli lot tanah dengan harga RM150,000 melalui pinjaman bank. Dia membayar wang pendahuluan sebanyak 40% dan tempoh pinjaman selama 10 tahun. Pihak bank menawarkan kadar faedah sebanyak 2.8% setahun. Hitung A, bayaran bulanan yang perlu dibayar. Adalah Luqman meminjam RM150,000, kemudian dia telah membayar wang pendahuluan sebanyak 40%. Jadi kat sini kita kena kira berapakah baki pinjaman yang dibuat oleh Luqman. Kita akan ambil 150 yang telah pun jumlah pinjaman yang dibuat, tetapi dia bayar 40%. Jadi kita kena tolak 40% daripada RM150,000 ini. Jadi kita tekan calculator, kita akan dapat baki pinjaman untuk Luqman adalah RM90,000. Jadi bermaksud Luqman hanya meminjam RM90,000 saja. Kemudian daripada RM90,000 ini, pinjamannya adalah tempoh 10 tahun dan kadar faedah 2.8%. Jadi kita akan kira faedahnya, kita akan ambil RM90,000 darabkan dengan kadar faedah 0.028 ditukar kepada bentuk pecahan, bentuk perpuluhan. Kemudian kita darab dengan tempohnya 10 tahun. Kemudian dalam soalan ini, bayaran bulanan. Jadi dalam tempoh 10 tahun itu, kita darabkan dengan 12 untuk dapatkan bilangan bulan. Jadi kita per dengan 10 darab dengan 12 bulan. Kemudian kita tekan calculator, kita akan dapat RM960. Jadi Luqman akan membayar RM960 setiap bulan. Seterusnya soalan B, nilai pulangan pelaburan yang diperolehinya jika selepas 10 tahun beliau menjual lot tanah tersebut dengan nilai keuntungan sebanyak RM80,520. Bila selepas 10 tahun menjual tanah tersebut, kemudian dia dapat untung RM80,520. Jadi berapakah peratus keuntungan? Jadi untuk mendapatkan peratus keuntungan, kita akan ambil jumlah keuntungan di sini RM80,520. Kita perkan dengan nilai pinjaman tadi RM150,000. Dan kita darabkan dengan 100. Dan kita akan dapat 53.68%. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan A, kita dapatkan jumlah pinjaman selepas ditolakkan dengan bayaran pendahuluan, kita dapat 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai tersebut dalam rumus 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah.
Keseluruhan yang kita akan dapat dalam soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang terakhir, soalan bernombor 10 untuk bahagian A ini. Bahagian 7 menunjukkan satu rangkaian graf. Soalan A, nyatakan V. V ini merupakan titik ataupun bucu. Jadi kita kena senaraikan bucu ataupun titik yang ada di dalam graf ini, iaitu J, K, L, M, N, P dan juga Q. Kita senaraikan dalam bentuk tanda set. Itu kita akan tulis J, K, L, M, N, P, Q. Seterusnya untuk A2 Roman, bilangan darjah. Bilangan darjah ataupun D adalah bersamaan dengan 2 kali bilangan tepi. Tepi ini adalah garis yang menghubungkan bucu. Contoh JK, kita ada satu tepi. Jadi kita kira bilangan tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita ada 9 tepi. Jadi kita akan ambil 2 darab dengan 9. Kita akan dapat bilangan darjah adalah 18. Seterusnya soalan B, lukis satu pokok berdasarkan graf. Kata kunci di sini adalah pokok. Jadi apakah itu pokok? Pokok adalah subgraf. Subgraf di mana dia menghubungkan semua bucu dengan setiap bucu itu hanya ada satu laluan sahaja. Jadi di sini kita akan lukis ke semua bucunya terlebih dahulu. Untuk ulangan jawapan dia tidak beri kita bucu, jadi kita kena lukis sendiri. Jadi kita akan kaitkan ke semua bucu-bucu ini dengan tepi yang ada di dalam soalan. Dia tak boleh cipta tepi yang baru. Jadi kita akan hubungkan J dengan K, kemudian K ada ke Q, kemudian K ke L, L ke M, M ke N dan N ke P. Jadi ini merupakan contoh pokok. Kalau kita lihat pula dari segi pemberi markah, untuk soalan A1 Roman, ternyatakan V ataupun bucu terdapat 1 markah. Kemudian ternyatakan bilangan darjah 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan B, kita melukis pokok berdasarkan graf yang diberi. Kita akan dapat di sini 2 markah. Keseluruhan yang kita dapat adalah 4 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam video berikutnya untuk bahagian B dan bahagian C pula.